Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sama balik Sahih Bukhari. Al-Imam Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari bersama terjemahan dan ulasan Maulana Muhammad Asri Yusuf, jilid 1, Kitabul Wahyi dan Kitabul Iman. Kita sekarang telah baca tajuk bab lah, untuk bukan hadis musnad lagi tapi tajuk bab untuk bab Kitabul Iman lah. Ini pertama tu. Tadi ada bagi dalil tapi bukan dalil sebagai musnad hadis lah. Jadi sekarang ni kita baca Umar bin Abdul Aziz ni. Jadi ada Umar bin Abdul Aziz ni, kita tengok bidata dia. Okey, lepas tu 142 bidata Umar bin Abdul Aziz. Beliau ialah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Al-As bin Umayyah bin Abd Syams Al-Umawi Al-Qurashi. Sebelum Umar Abdul Aziz menjadi khalifah, pernah Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, bersolat di belakang Umar bin Aziz lah. Jadi Anas bin Malik pun sahabat Nabi, semaya belakang Umar bin Abdul Aziz lah. Sahabat Rasulullah SAW lah Anas bin Malik ni. Kemudian beliau berkata, tidak pernah aku melihat seseorang yang paling serupa solatnya dengan solat Rasulullah daripada pemuda ini. Masa tu Umar bin Aziz pemuda lagi dah. Anas bin Malik ni tua dah, sahabat dah masa tu nya. Jadi dia kata Anas bin Malik tu umur panjang dah. Jadi dia kata, harga budak muda ni serupa Nabi semaya dah. Gitu lebih kurang dah. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah ke-8 dari dinasti Bani Umayyah. Khalifah ke-8. Kalau kita kat hadis yang sahih, 12 khalifah, bukan 12 imam. Syiah kata ada 12 khalifah Rashidah ni, khalifah yang dapat tunjuk ni bukan 8 je, hak sahih tu 12 dah. Termasuklah Umar bin Aziz lah. Termasuk juga Yazid bin Muawiyah ke apa ni, Muawiyah termasuk juga dah. Jadi Umar bin Aziz adalah khalifah ke-8 dari dinasti Bani Umayyah. Betul lah keturunan ni Muawiyah kira dah. Beliau terkenal sebagai salah seorang khalifah yang sangat-sangat adil lah. Beliau juga dengan kesepakatan para ulama terbilang sebagai salah seorang tabi'in besar dan mujaddid pertama umat ni. Kalau kira mujaddid, kira pertama dia lah. Hidup di sekitar di akhir abad pertama dan di permulaan abad kedua Hijrah. Beliau lah khalifah pertama yang bertanggungjawab dalam program pembukuan kitab-kitab hadis secara rasmi atas nama negara. Jadi dia buat projek bukukan hadis. Dia suruh ulama-ulama kumpulkan hadis lah. Beliau hanya sempat memerintah selama kira-kira 2 tahun 1 bulan sahaja tak lama merintah. Dia Umar bin Aziz lahir pada tahun ke-61 Hijrah dan wafat pada tahun 101 Hijrah. 61 Hijrah sampai 101 Hijrah, 40 tahun je. Muda lagi mati dan meninggal dah. Itu Umar bin Abdul Aziz. Dia data dia. Tentang ni lah. Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada Adi lah. Adi bin Adi. Adi bin Adi. Siapa dia Adi bin Adi pula? Jadi bidata Adi bin Adi ni. Beliau adalah Adi bin Amirah bin Farwah bin Zurarah Al-Kindi. Adi bin Amirah bin Farwah bin Zurarah Al-Kindi. Adi bin Adi adalah gubernur wilayah Jazirah Ibnu Umar. Dan Mosul di zaman pemerintahan Umar bin Aziz. Jadi Umar ni khalifah, jadi Adi bin Adi ni gubernur wilayah lah Jazirah Ibnu Umar. Jazirah Ibnu Umar adalah satu wilayah yang berhampiran dengan Mosul. Di mana tadi tak? Beliau terkenal sebagai seorang pemimpin yang hebat, bijaksana dan kuat beribadat. Para ulama berbeza pendapat tentang Adi. Adakah beliau seorang sahabat atau tabi'in? Ada khilaf ni Adi bin Adi ni. Pendapat yang betul ialah beliau seorang tabi'in lah, bukan sahabat. Tetapi ayah dan bapa saudaranya adalah sahabat Rasulullah SAW. Ayah kepada Adi bin Adi lah. Abu Daud, Nasai dan Ibn Majah ada meriwayatkan hadisnya. Sementara Bukhari, Muslim dan Tirmizi pula tiada langsung meriwayatkan daripada beliau secara musnad. Bukhari ni, kitab Bukhari kita baca ni ada nama dia tapi bukanlah hadis musnad dah. Jadi hadis tu mu'allaq lah, tergantung gitulah dah. Nak cari sanad lain lah. Beliau secara musnad tak ada nama dia dah. Lengkap dengan sanad tak ada. Adi bin Adi meninggal dunia pada tahun 120 Hijrah. Dah.
Lihat Umdatul Qari jilid 1 muka 113 hingga 114, Tahzibul Kamal jilid 21 muka 436 hingga 446, Tahzibul Tahzib jilid 17 muka 168, Tahzibul Asma' wal Lughah jilid 1 muka 328 hingga 309, Al-A'lam jilid 4 muka 221. Habis tentang Adi bin Adi dah. Cerita pasal apa Adi bin Adi ni nak? Jadi Umar bin Aziz tulis surat kepada gubernurnya Adi bin Adi di mana beliau telah menyatakan bahawa dalam iman itu terkandung banyak kewajipan, peraturan, ketetapan dan perkara-perkara sunat pun banyak Letak kaki ke 144. Mana 144? Oh ni dah. Jadi dalil ke sebelah nak tunjukkan iman ni meningkat Yazid wa yanqus, bertambah dan mengurang ni. Dalil ke sebelah lah digunakan oleh Imam Bukhari dan jumhur ulama hadis ni ginilah hujah ni ada. Jadi asar Umar bin Abdul Aziz ini dikemukakan oleh Bukhari secara ta'liq. Ta'liq lah, maksudnya tidak ada sanad sambung sampai ke Nabi ke apa kodok ni. Tanpa menyebutkan dengan lengkap sanad di peringkat bawahnya tak sebut dah. Itu atas dah sahabat tu atau tabi'in terus dah. Tetapi dengan sirah jazam. Tapi sirah jazam, sirah putus dia. Satu bentuk riwayat menunjukkan keyakinan pendukir terhadapnya. Maksudnya seolah Imam Bukhari ni walaupun tak musnad atau musanad, walaupun mu'allaq tidak suruh sambung, dia ke bawah tak ada sanad, tapi dia macam putus yakin lah, macam dia percaya ni sahih lah. Ia menunjukkan keyakinan Bukhari tentang kesahihannya. Jadi bukan hadis ni kira riwayat pasal tabi'in Umar bin Aziz lah. Umar bin Aziz nak sampai Imam Bukhari ni berapa generasi dah jauh lah. Tapi bila-bila gitu pun Imam Bukhari jazam putus. Masalah percaya riwayat ni lah. Okey. Riwayat ta'liq ini diwasalkan, disambung, dikemukakan dengan lengkap sanadnya, diwasalkan tu oleh Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Kitab hadis Imam Ahmad tu, Musnad Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah lah. Dalam kitabul iman mereka melalui saluran Isa bin Asim. Penting kitab lain lah nak tengok sanad dia. Kata beliau, Adi bin Adi meriwayatkan kepadaku, katanya Umar bin Aziz menuliskan surat kepadaku, dalamnya tertulis. Adapun kemudian daripada itu, sungguhnya dalam iman terkandung banyak kewajipan, peraturan, ketetapan dan perkara-perkara sunat. Banyak Tujuan Bukhari memetik asar ini. Asar ini boleh hadis tapi biasa dia pergi pada kata-kata sahabat dan seterusnya lah. Ini kata perbuatan Umar bin Aziz lah, tabi'in lah kira dah. Tujuan Bukhari memetik asar ini ialah untuk membuktikan bahawa iman itu murakkab. Jadi tabi'ah misal iaitu Umar bin Aziz pun kata iman itu murakkab. Tersusun bukannya stoko dia. Kerana ia terdiri daripada perkara-perkara yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam suratnya kepada Adi bin Adi. Jadi Umar bin Aziz hantar surat ke gubernurnya Adi bin Adi, cerita iman itu murakkab. Iman mengandungi juzuk-juzuk yang tidak boleh dipisah-pisahkan di antara satu dengan yang lain dari yang lainnya. Itulah cerita surat tu dah. Apabila terbukti ia murakkab tersusun, maksudnya ada tangan, kaki, muka, stoko gitu dah, maka ia boleh bertambah dan boleh berkurang. Kerana itu kita dapat berkata al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu boleh bertambah dan berkurang. Tetapi bagi Imam Abu Hanifah, perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara yang menyempurnakan iman. Ia sempurnakan iman nak suruh com dah. Bukan bagi kalau tak ada tangan, tak ada kaki bagi dia, masih lagi dah. Gitulah. Atau perkara-perkara yang berkaitan dengan iman. Ia bukanlah sebahagian daripada juzuk-juzuk, bahagian-bahagian, komponen-komponen yang membentuk hakikat iman. Bukanlah. Mengikut Imam Abu Hanifah dah. Setengah panggil murji'ah ahli sunnah tu lah. Imam Abu Hanifah. Faraidah berarti amalan-amalan difardukan seperti sembahyang fardu, 5 waktu puasa, zakat, haji dan sebagainya. Perkata syara'i'u berarti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepercayaan atau akidah seperti tauhid, kerasulan, kepercayaan kepada kebangkitan di hari kiamat dan lain-lain. Mungkin juga ia berarti syariat yang zahir secara umum. Perkataan hudud pula ditafsirkan dengan 3 pengertian. Hudud ni, ni apa? Apabila ada patik sudah sebut hudud tu, dia make kat tangan waktu saja dah. Apa kan maksud hudud dah?
Ada 3 pengertian. Pertama, ketetapan-ketetapan atau batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah SWT berupa panduan agamanya. Semua sekali. Bukan kat tangan saja. Semaya, puasa, zakat, hubungan, muamalat. Semua tu hudud belaka. Ketetapan, batasan. Allah tentu dah setahun ni. Seperti waktu berpuasa itu bermula dari terbit fajar sadiq hingga terbit matahari. Itu hudud lah. Batasan-batasan lah. Sembahyang itu bermula dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Hudud juga panggil dah. Dan lain-lain. Itulah ketetapan-ketetapan atau batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah SWT. Yang kedua, masuk hududnya. Hukum-hukum Allah yang dilarang kita mencerobohinya. Jadi, hukum Allah yang Allah lagi kita ceroboh, dia panggil hudud juga. Seperti dalam ayat di bawah ini. Tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Bermaksud, itulah hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 229. Yang ketiga, hudud. Maksudnya, hukum hudud bagi penyayah. Ada juga masuk hukum hudud ni, hukum bagi penyayah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Manakala perkataan sunan pula bererti dah. Sunan Ahmad, sunan gapo dah. Sunnah ataupun sunnah dah. Sunnah, bukan sunnah dia dah. Pertama, tuntutan-tuntutan yang tidak diwajibkan. Itu sunnah dah. Yang kedua, masuk sunnah ni. Peraturan-peraturan secara umum seperti erti syar'i lah. Tak kira lah. Sunnah ke wajib, sunnah juga dah. Tafsiran yang lain pula syar'i berarti ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Sementara sunnah ialah ketetapan yang ditetapkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis. Ada juga tafsir yang kata syar'i itu Al-Quran lah. Sunnah pula hadis Nabi lah. Gitulah. Ni tafsir ulama lah. Habis itu. 144 nota kaki dah. Mana? Jadi beliau telah menyatakan bahawa dalam iman terkandung banyak kewajipan, peraturan, ketetapan dan perkara-perkara sunnah. Ada sunnah lah, sunnah. Seperti yang menyempurnakan berarti dia telah menyempurnakan iman lah. Kalau sempurna, kalau dia ada kewajipan sunat ke apa tu, sempurna iman lah. Kalau dia semaya sunat ke apa. Dan siapa yang tidak menyempurnakannya, Islam ke iman tu, amalan ke apa, berarti dia telah mengurangi iman itu. Jadi iman tu ada tambah, ada kurang lah. Sinilah hujah Imam Bukhari-nya. Letak kaki ke 145 ini. Dari satu sudut, kenyataan Umar bin Aziz ini kelihatan lebih memihak kepada pegangan Imam Abu Hanifah. Kita tengok sekali zahir. Seolah nak sempurnakan iman dah. Mungkin, tapi ada ayat belakang tambah kurang tu dah. Tapi kira-kira tengok tu penyempurna iman dah. Seolah nak sokong pegangan Abu Hanifah dan jumhur mutakallimin yang berpendapat bahawa perkara-perkara tersebut hanyalah berperanan sebagai penyempurna kepada iman sahaja, bukannya sebagai sebahagian daripada iman. Kalau kita tengok itu dah. Namun dari sudut yang lain pula, ia juga tidak bercanggah dengan pendapat Imam Bukhari dan jumhur muhaddisin yang mengatakan amalan-amalan tersebut meninggalkan kesan dan berperanan dalam pertumbuhan dan pertambahan iman. Jadi tak bertentangan, ada juga masuk situ dah. Masuk bertambah iman, berkurang iman. Kenyataan beliau ini juga boleh difahami bermaksud amalan-amalan tersebut adalah tuntutan iman. Bukan iman itu sendiri yang hanya berarti membenarkan dengan hati semata-mata. Jadi seolah-olah Umar Abdul Aziz pun, Khalifah Umar Abdul Aziz rahimahullah tetap berpendapat seperti itulah. Seolah-olah nak suruh amalan tu tuntutan iman. Kalau orang buat, dia tunailah iman dia. Kalau tak semaya atau amal ke apa, tak tunailah tuntutan iman dia dah. Bukan sekadar benar dalam hati. Gitulah istilah masing-masing lah. Kita 145 dah nota kaki. 146 dah. Jika saya masih hidup, Umar bin Aziz kata, saya akan terangkan padamu tentang perkara-perkara tersebut supaya kamu dapat beramal dengannya. Tetapi jika saya mati, tidaklah ingin saya bersamamu di dunia ini. Gitu. Tengok tafsir yang apa dah. Kuzudan Khalifah Umar bin Aziz. Ni nak cerita je Zuhud lah.
Kenyataan beliau ini menunjukkan kecintaannya kepada kehidupan di dunia yang fana ini bersama-sama keluarga, saudara mara dan sahabat. Anda tidaklah dapat mengatasi kerinduannya kepada kehidupan di akhirat. Itu lah. Taklah rindu di akhirat lebih hebat lagi. Di setengah ulama mentafsirkan kenyataan beliau ini sebagai isyarat yang membayangkan pada orang yang berada di sekelilingnya bahawa tempoh hayat yang akan dilaluinya sudahlah tidak berada jauh lagi daripada penghujungnya. Nak mati tak lama, nak mati berasa pun nak matilah. Ada tanda-tanda dah. Lihat Fathul Bari jilid 1 muka 47, Umdatul Qari jilid 1 muka 113 114, Irsyadus Sari jilid 1 muka 115, Al-Kawakibud Darari jilid 1 muka 71 hingga 73, Kashful Bari jilid 1 muka 104 hingga 205, Nasrul Bari jilid 1 muka 196 hingga 107, Tuhfatul Qari jilid 1 muka 107. Habis nota ke 146 poinnya. Okey, seterusnya. Nabi Ibrahim AS berkata, akan tetapi supaya tenang hatiku. Surah Al-Baqarah ayat 147. Ya, Surah Al-Baqarah ayat 260 ni. Jadi sini cerita Ibrahim kata supaya tenang hati dia dah. Dan itu Allah tunjuk apa pasal kuasa Allah dia dah. Okay, dalil ke-12 ni apa maksud dalil ke-12? Kata-kata Nabi Ibrahim di atas adalah sebagai menjawab pertanyaan daripada Allah. Awalam tu'min? Adakah kamu tidak beriman? Tak? Bermaksud adakah engkau tidak percaya, tidak beriman? Yang diajukan kepada baginda AS, kepada Nabi Ibrahim lah. Setelah baginda meminta agar Allah menunjukkan sendiri proses menghidupkan. Mana tak lagi? Sendiri proses penghidupan semula orang yang telah mati. Jadi Ibrahim ni nak tanya Allah cara Allah menghidupkan orang mati aja lebu kan dah. Dengan mengemukakan firman Allah ini, Imam Bukhari sebenarnya mahu mengisyaratkan pada tafsiran Sa'id bin Jubair, Mujahid dan lain terhadapnya lah. Tafsiran mereka berdua jelas membuktikan kebenaran fahamannya dan fahaman orang-orang yang sependapat dengannya lah. Dengan Bukhari dengan fahamalah. Tafsiran Sa'id bin Jubair Mujahid itu serupa dengan Bukhari jugalah. At-Tabari dengan sanad yang sahih meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair bahawa beliau mentafsirkan firman Allah, "Liyatma'inna qalbi" dengan katanya liyazdada yaqini. Dah. Apakah maksud untuk tenang hatiku dah? Liyatma'inna qalbi dah. Maksud dia liyazdad yaqini, supaya bertambah keyakinanku maksudnya dah. Jadi iman bertambah, yakin bertambah, iman bertambah dah. Mujahid pula menafsirkannya berkata liazdad imanan ila imani. Dah tu Mujahid kata dah. Supaya imanku yang sedia ada semakin bertambah lagi. Kedua-dua tafsiran mereka jelas menunjukkan iman itu boleh bertambah dan sesuatu yang boleh bertambah sudah tentulah sebelum itu ia kurang je. Maksudnya kurang naik sikit jadi bertambah lah. Ya kritik lah pendapat kata Imam Habari yang lain tak bertambah tu dia. Mungkin sempurna tambah tu dia. Maka dapatlah disimpulkan bahawa iman itu sebagaimana ia dapat bertambah, ia juga dapat berkurang. Apabila terbukti itu tujuan Nabi Ibrahim AS dan Nabi kita pula diperintahkan supaya mengikut agamanya, berarti itulah juga ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Dalam arti kata yang lain, Nabi Ibrahim ingin meningkatkan imannya daripada peringkat ilmu yakin. Kepercayaan yang didapati seseorang hasil daripada sumber maklumat yang meyakinkan, ilmu yakin tu, kepada ainul yakin. Jadi kepercayaan yang didapati seorang daripada penyaksian dengan mata kepalanya sendiri. Jadi ilmu yakin kata ilmu teori lah. Ada dalam kitab ke apa dah. Ainul yakin ni praktikal sendiri boleh nampak sendiri dah. Gitulah lebih kurang dah. Lain orang belajar teori ni tak masuk kerja lagi tak nampak mana. Dia kerja ke doktor kat, belajar di universiti, buat praktikal pula bedah orang sungguh, yang lain pula dah. Begitu juga ilmu agama pun, ilmu kita belajar teori kitab, mengaji nadah kitab, tidak masuk dalam masyarakat, tidak masuk dalam praktikalnya, tak boleh rasa lagi dah. Kita boleh syarah-syarah, dia kenal lah kita, terjun dalam dunia juga. Itu masalah lah, gitulah ceritanya dah. Jadi ainul yakin ni percaya sungguh, nampak dengan mata kepala sendiri kuasa Allah SWT. Nabi Ibrahim minta daripada Allah. Bagi golongan yang sependapat dengan Imam Bukhari, permintaan Nabi Ibrahim AS ini menunjukkan iman seorang boleh bertambah dan boleh berkembang. Sementara golongan yang sependapat dengan Imam Abu Hanifah pula mendakwa permintaan baginda itu hanyalah sebagai menyempurnakan iman yang sudah sedia ada sahaja.
Kerana dengan mengatakan penyaksian, proses penghidupan semula sebagai juzuk atau komponen yang membentuk iman akan mengakibatkan iman Nabi Ibrahim AS sebelum itu dipercayai masih belum ada atau belum lengkap komponennya. Jadi ada juzuk, ada komponen-komponen ataupun ada dah belum lengkap komponen sebahagian daripada iman Ataupun kisah Nabi Ibrahim AS ini juga menunjukkan bahawa kita digalakkan terus mencari bahan atau sesuatu dalil dan bukti yang boleh menjadi penyebab kepada pertambahan iman kita. Kita boleh mengaji sains dah. Sampai kita semakin rasa hebat Allah SWT dah. Apa mengaji sains supaya kita rasa semakin kuat iman kita dah. Dan bahan atau sumber yang terbaik untuk proses peningkatan iman adalah ilmu yang hanya mampu diperolehi melalui pembelajaran. Ilmu tingkat iman kaji ilmu dah. Salah satu cara pembelajaran yang paling mudah, paling efektif dan paling praktikal adalah dengan membaca. Salah satu cara dah. Tak ada hangaru kata dah. Balla syekhul lahu fa huwa syaitan syekhul lah. Siapa tak ada guru, syaitanlah gurunya. Tu di segi hadis tu hadis palsu dah. Sebenarnya baca pun salah satu proses ilmu dah. Nak faham tak guru pun kena baca dulu. Ni ngadak tak guru tak ada persediaan tak faham ke sekarang juga tak menadah kitab 10 tahun tak tahu mana tak faham mana dah. Sebabnya kita ada basic. Cara nak boleh mudah faham ngadak baca buku dulu. Baca budak-budak kita tengok pelajar-pelajar terbaik tu belum 1A ke apa. Orang tanya buat apa rahsia dia tak pernah pergi kelas tambah tu. Dia hanya ikut cikgu dia kelas pasal dia tak boleh bayar tuition ke apa. Tambah tu adalah tuition tak ada pitih dah. Ayah yang miskin. Tapi dia kata dia boleh faham ni sebab dia kata dia ni baca buku dulu sebelum cikgu masuk kelas dah. Dia buat persediaan sehari sebelum belajar esok. Jadi cikgu aja cepat faham. Itulah cara hak betul. Belajar dulu semua menghadap guru dah. Kerana melalui pembacaan keimanan boleh meningkat daripada peringkat ilmu yakin kepada ainul yakin. Tu Dr. Basri Maulana Asri ni kata ainul yakin tu dengan baca boleh juga jadi ainul yakin dah. Boleh meningkat dah. Dan seterusnya kepada hakul yakin, kepercayaan yang didapati seorang hasil pengalamannya sendiri. Dengan baca juga, dia kata dah. Dia kira praktikal juga, dah baca dah. Tak apalah, tapi kalau kita kira, kalau jenis ilmu-ilmu, contoh ilmu kedoktoran ke, bedah orang sungguh. Daripada kita belajar teori saja dah. Atau kan masuk, belajar teori-teori. Dia masuk sendiri, dia terang-terang banyak kali dah. Lain dah. Sampai di sini timbul pula satu kemusykilan lah. Itu kenapakah Imam Bukhari tidak meletakkan firman Allah ini bersama-sama dengan 8 firman Allah yang telah dikemukakan di atas. Tiba ayat Quran, hadis. Betul-betul mula ayat Quran dah. Sebab apa dah? Jawapannya ialah kerana 8 firman Allah yang telah dikemukakan di atas menunjukkan maksud Imam Bukhari secara ibratun nas. Ini secara terang berdasarkan makna sebenar satu perkataan. Ibratun nas maksud terang lah. Sementara firman Allah ini yang terakhir ni menunjukkan maksud beliau secara isyaratun nas. Isyarat saja, tidak jelas. Lihat Fathul Bari jilid 1 muka 47 hingga 48, Umdatul Qari jilid 1 muka 114 hingga 115, Irsyadus Sari jilid 1 muka 1 dan Kashful Bari jilid 1 muka 225 hingga 226. Habis ke? Habis. Kini nota kaki ke 147. Itu tentang Nabi Ibrahim AS minta Allah tunjukkanlah kuasa cara bagaimana proses Allah menghidupkan orang yang telah mati ni. Kena peracubur gitulah cerita dia. Okey, Muaz sambung dah. Muaz bin Jabal berkata kepada Aswad bin Bilal dah. Duduklah bersama kami sejenak untuk kita beriman. Ini menyegarkan iman. Jadi tengok 148 tu. Kita kaki. 148. Oh dah. Lanjut. Okey, dia datang Muaz bin Jabal, sahabat Nabi nama Muaz bin Jabal. Beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Ansar yang sangat terkenal lah Muaz bin Jabal ni. Muaz memeluk agama Islam ketika berumur 18 tahun lagi dia masuk Islam. Beliau turut serta dalam Bai'ah Aqabah kedua. Bersama-sama 70 orang sahabat Ansar yang lain. Jadi sebelum berhijrah ke Madinah, dia ada Bai'atul Aqabah dah. Bai'ah kedua, pertama dan kedua. Jadi kedua tak lama lepas tu hijrah lah. Jadi
untuk dapat janji taat setia untuk bersama-sama berjuang bersama Nabi lah. Jadi bai'ah Aqabah kedua ni 70 orang sahabatnya ada lah nama sahabat Muaz bin Jabal dah. Dia Ansar lah. Dia Ansar lah. Orang Madinah lah, bukan orang Mekah. Muaz bin Jabal ni. Kemudian berjihad bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar dan semua peperangan selepas itu bersama Nabi sama pergi dah. Ini Muaz bin Jabal. Rasulullah SAW telah memujinya melalui beberapa hadis antaranya. Wa'alamuhum bil halal wal haram Muaz bin Jabal. Termasuk dan yang paling alim di kalangan mereka dalam bab halal dan haram ialah Muaz bin Jabal. Hadirin Ahmad, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Hibban, Al-Hakim dan lain-lain. Muaz bin Jabal meninggal dunia akibat diserang ta'un Amwas. Nama satu kawasan di antara Ramallah dan Baitul Maqdis. Dah. Dekat ni lah kawasan Palestin. Dah. Pada tahun ke-18 Hijrah. Ketika itu beliau baru berusia 33 tahun. Muda lagi dah. Dia mati muda lah. Kira kena ta'un dah. Penyakit ta'un dah. Okey, lepas tu cerita dia. Kata Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, Muaz bin Jabal kata kepada Aswad bin Bilal, duduklah bersama kami sejenak untuk kita beriman. 149 sini nota kaki dia. Jadi dalil ketika belah oleh Imam Bukhari untuk menyatakan iman ini bila bertambah dan berkurang. Asar ni, Muaz ini adalah sahih. Dia diwasalkan, dia sambung sanad dia tu oleh Ibn Abi Syaibah, Ahmad, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam kitab berimannya. Maksud kata-kata Muaz untuk kita beriman ialah untuk kita menyegarkan iman atau meningkatkannya dengan berzikir dan berbincangkan sesuatu yang ada kaitannya dengan iman. Bincang lah, waktu musakarah lah, tambah ilmu dah. Ia dengan jelas menolak pegangan golongan Murji'ah tentang tidak berkesannya apa-apa amalan kebajikan kepada perkembangan iman. Jadi iman ni mengikut Murji'ah tak ada tambah, tak ada turun lah. Buat maksiat setahun mana pun setahun tu iman dah. Buat amal banyak setahun mana pun setahun tu juga iman dah. Jadi dia nak lawan lah pendapat Murji'ah. Imam Bukhari menjadikan kata-kata Muaz ini sebagai dalil bagi keharusan bertambah dan berkurangnya iman. Iman ni boleh bertambah berkurang lah. Tidak mungkin kita mengatakan Muaz sebelum berkata begitu langsung tidak beriman lah. Dan nak suruh mari kita duduk sejenak beriman. Bukan maksudnya. Tak ada iman. Betul rasanya nak tambah iman dah. Kerana beliau telah pun beriman ketika itu. Maka kata-katanya untuk kita beriman ni. Itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah bermaksud untuk kita menambahkan iman dah. Meningkatkan iman atau menyegarkan iman. Di Fathul Bari jilid 1 muka 48, Umdatul Qari jilid 1 muka 115, Irsyadus Sari jilid 1 muka 126, Al-Abwab At-Tarajim jilid 1 muka 325 hingga 326, Kashful Bari jilid 1 muka 128 hingga 30, Nasrul Bari jilid 1 muka 198. Okey, lepas tu dah 140. Kata Ibn Mas'ud pula dah, keyakinan itu adalah iman kesemuanya. Jadi dalil ke-14. Asar Ibn Mas'ud ini dikemukakan secara ta'liq. Tak ada sanad ke bawah dah. Itu kepada sahabat. Dan ringkas sahaja oleh Bukhari dah. Diwasalkan dia sambung sanadnya oleh At-Tabrani. Nak siapa ke kata-kata Ibn Mas'ud ni ada sanad dia pula. Dalam kitab At-Tabrani lah. Dalam Mu'jam Al-Kabirnya. Mu'jam Al-Kabir At-Tabrani lah. Al-Bahaqi dalam Syu'abul Iman je. Abu Nu'aim dalam Hilatul Awliya lah. Asar Ibn Mas'ud ini selengkapnya adalah seperti berikut. As-sabru nisful iman wal yaqinu al-imanu kulluh. Bermaksud sabar adalah separuh iman dan yakin pula adalah iman semua sekali. Jadi itulah as-sabru nisful iman wal yaqinu al-imanu kulluh. Itu hal lengkap. Sabar adalah separuh iman dan yakin pula adalah semua sekali iman lah. Ia diriwayatkan secara marfu' dan mauquf. Tapi yang mahfuz, yang terjaga dan yang sahihnya ialah yang mauquf. Jadi marfu' ni sampai ke Nabi, kata-kata Nabi lah. Mauquf ni kata-kata sahabat saja. Jadi tak tepat lah kata dikatakan kata-kata Nabi dia. Hak tu sebenarnya kata-kata Ibn Mas'ud ni. Ibn Mas'ud mentaukidkan menguatkan perkataan iman dengan katanya kesemuanya ataupun semua sekali dah iman dah. Imam Bukhari berdalil dan kata-kata Ibn Mas'ud ini untuk menguatkan lagi dakwaan beliau bahawa iman itu merupakan satu kul yang tentu sekali mengandungi berapa komponen. Guna istilah kul lah. Kul tu maksudnya bahagian-bahagian. Nak suruh lengkap dia kena ada bahagian-bahagian kul setiap. Ia juga turut menggambarkan bahawa tahap dan kesan daripada keyakinan setiap orang yang beriman itu berbeza-beza. Kerana ada yang hanya mempunyai ilmu yakin saja dah.
Ada punya ainul yakin, hak lebih lagi dah. Macam tengok nama kepala. Dan seterusnya ada juga yang mempunyai hakul yakin, betul-betul yakin. Bukan dengan mata kepala saja dah. Yakin sungguh, rasai. Boleh juga dikatakan Imam Bukhari berdalil dengan sebahagian pertama asal ini, iaitu as-sabru nisful iman, bermaksud sabar itu separuh iman. Kalau iman itu ada separuhnya, tentulah ada juga keseluruhan iman dah. Dengan itu terbuktilah iman itu ada komponen-komponen ataupun tersusun, komponen tersusun yang membentuk keseluruhan iman. Bahagian pertama asal ini sebenarnya lebih jelas menunjukkan maksud Bukhari, tetapi Bukhari meringkaskannya tanpa menyebutkan bahagian pertama. Ini juga sesungguhnya termasuk salah satu metodologi Bukhari dalam penyusunan kitab sahihnya. Itu tidak menyebutkan yang terang, sebaliknya menyebutkan yang agak rumit dan sama. Ini perangai Imam Bukhari dah. Kadang dia tu tidak direct to the point dah, dia ambil sama-sama dah. Orang yang alim boleh faham boleh Terdapat satu lagi riwayat daripada Ibn Mas'ud yang lebih terang daripada riwayat yang dikemukakan oleh Imam Bukhari itu. Ia juga tidak dikemukakan oleh Bukhari kerana maksud yang sama lah. Riwayat berkenaan dikemukakan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Iman. Ya, kitab iman jugalah Imam Ahmad. Mari kita lihat riwayat di bawah ini. An Ibn Mas'ud annahu kana yaqulu Allahumma zidna iman wa yaqina wa fiqhan. Lebih terang tak? Bermaksud diriwayatkan daripada Ibn Mas'ud bahawa beliau selalu berdoa begini. Ya Allah, tambahilah iman, yakin dan fiqh, kefahaman yang mendalam tentang agama kepada kami. Hafiz Ibn Hajar mengatakan isnadnya sahih, jadi hadisnya sahih. Lihat Fathul Bari jilid 1 muka surat 48, Umdatul Qari jilid 1 muka surat 115. Irsyadus Sari jilid 1 muka surat 106, Kashful Bari jilid 1 muka surat 930 hingga 931, Nasrul Bari jilid 1 muka surat 198 hingga 199. Tadi kot sekat tu dah. Jadi kita berhentinya sini. Pasal itulah email dah. Email kesemuanya itu pendapat Ibn Mas'ud lah. Keyakinan itu adalah iman kesemuanya dah. Jadi kul dah. Jadi istilah kul tu menunjukkan ada komponen lah. Itulah pendapat Imam Bukhari berhujah dengan kata-kata Ibn Mas'ud tersebut dah. Lepas tu kita akan sama balik nota kaki 165 lepas ni lah. 165 lepas ni wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.